Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana hadir pada sidang media mingguan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan juga saya. Setakat hari ini, bilangan yang telah mendaftar adalah 9,332,413, iaitu 38.5% daripada populasi 18 tahun ke atas. Bilangan janji temu yang telah diberi adalah 1,384,880. Bilangan yang telah divaksinasi untuk dos pertama adalah seramai 844,906, manakala yang telah lengkap dua suntikan adalah 524,843. Keseluruhan dos yang telah diberi di Malaysia adalah 1,369,749. Bilangan dos vaksin yang telah pun dihantar ke Malaysia secara keseluruhan adalah 1,938,660. Bagi negeri yang tertinggi, vaksinasi dalam fasa 2 sejak 19 hari bulan April adalah Pulau Pinang dengan 17,333, Negeri Pahang 14,812, Negeri Sarawak 11,863, Negeri Perlis 11,343 dan juga Negeri Kedah 9,085. 10 PPV yang paling tinggi jumlah janji temu adalah Wisma Belia Kuantan 5,822, Dewan 2020 Perlis, seterusnya Dewan Milenium Kepala Batas, Dewan Serbaguna Jawi, Dewan Perpaduan Kuching, Kompleks Masyarakat Penyayang Timur Laut Pulau Pinang, Dewan Tun Razak Temeloh, Seberang Pride Arena Convention Center Pulau Pinang, Stadium Tertutup Sultan Abdul Halim Kedah, dan juga Dewan Kenangan Kuala Muda di Sungai Petani. Fasa 2 bermula secara berperingkat dengan 30 pusat pemberian vaksin dibuka pada 19 April yang lepas. Sehingga hari ini, kita sudah mengaktifkan lebih 60 PPV di 12 negeri. Lebih banyak yang akan dibuka dan sehingga penghujung Mei, sejumlah 129 PPV akan beroperasi di seluruh negara. Okay. Muhammad Datuk Seri Adam dijemput. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Mufti Wabi Khairi Jamaluddin. Saya ingin membuat beberapa perkara yang berkaitan dengan dakwaan mengatakan bahawa data-data yang dikendalikan ialah ciptaan ataupun direka, sedangkan kita dapat tahu bahawa kes-kes yang kebelakangan terjadi adalah kes-kes yang dapat dikesan di lapangan. Untuk itu saya nyatakan bahawa sehingga 27 April 2021, jumlah kes positif COVID yang direkodkan di seluruh dunia melonjak kepada 149.31 juta kes, dengan angka kematian melebihi 3.15 juta orang, menerusi data terbaru yang diterbitkan Pusat Sains, Sistem dan Kejuruteraan Universiti John Hopkins. Amerika Syarikat adalah negara paling teruk terjejas dan berada pada kedudukan tertinggi dari segi jumlah kes dan kematian, masing-masing sebanyak 32.92 juta dan 587,328 kes. Ini diikuti oleh India pada kedudukan kedua tertinggi dengan 17.99 juta kes, 201,165 kematian dan pertambahan sebanyak 362,902 kes baru. Pada awal tahun 2021, India hanya mencatatkan kurang dari 20,000 kes baru. Namun kes telah meningkat dengan tidak terkawal bermula awal April ini. Tidak kecuali peningkatan kes COVID-19 dapat dilihat di negara-negara jiran seperti Indonesia, Filipina, Thailand. Ketiga negara mencatatkan jumlah peningkatan kes yang begitu ketara sejak 14 hari lepas, dengan purata kes harian sebanyak 8,624 bagi Filipina, 4,900 kes bagi Indonesia, 1,698 kes bagi Thailand.
trend peningkatan kes COVID-19 yang dilihat di Malaysia, di mana kes terkini sehingga 27 April yang direkodkan ialah sejumlah 398,451 kes. Data-data COVID-19 di Malaysia dikendalikan mengikut prosedur-prosedur tertentu bagi memastikan data yang dilaporkan adalah tepat dan sahih. Semua keputusan ujian yang dijalankan sama ada di klinik kesihatan kerajaan, di hospital maupun fasiliti perkhidmatan kesihatan swasta adalah wajib untuk dimuat naikkan ke dalam sistem informasi makmal kesihatan awam ataupun SIMCAP. Sistem ini dipantau sentiasa oleh KKM melalui Pejabat Kesihatan Daerah, Jabatan Kesihatan Negeri dan Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan MKAK bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil. Pejabat Kesihatan Daerah bertanggungjawab untuk membuat siasatan urusan kemasukan sama ada ke hospital, ke pusat kuarantin ataupun ke pusat rawatan berisiko rendah PKRC ataupun dirawat di rumah berdasarkan penilaian risiko yang dijalankan. Selain daripada itu, Pejabat Kesihatan Daerah juga menjalankan saringan ke atas kontak rapat dan mengeluarkan arahan kuarantin kepada mereka. Semua data yang telah lengkap dapati oleh Pejabat Kesihatan Daerah dihantar ke Crisis Preparedness dan Response Center CPRC negeri sebelum disalurkan ke CPRC kebangsaan setelah verifikasi dijalankan. Data dari semua negeri diterima selewat-lewatnya pada jam 12.30 hari oleh pasukan pengurusan data CPRC kebangsaan. Seterusnya data ini dianalisa dan diverifikasi sebelum ianya didaftarkan. Semakan terhadap semua data akan dilaksanakan oleh pegawai bertanggungjawab di Kementerian Kesihatan Malaysia. Data yang telah disahkan ini akan didaftarkan sebagai data harian COVID-19. Data ini diguna pakai untuk penyediaan kenyataan akhbar, ketua pengarah kesihatan dan analisa situasi COVID-19 di Malaysia termasuk trend kes, kadar keberjangkitan, kapasiti hospital dan makmal serta keberkesanan tindakan pencegahan dan kawalan. Kesemua maklumat yang telah disemak ini kemudiannya dihantar kepada Ketua Pengarah Kesihatan untuk pengesahan terakhir sebelum dibentangkan. Semua anggota kesihatan yang terlibat dalam pengurusan data di peringkat daerah sehinggalah ke peringkat kebangsaan diwajibkan untuk menjaga kerahsiaan data pesakit-pesakit COVID-19 yang dikumpulkan ini. Justru ingin ditekankan di sini bahawa semua data dan laporan analisa harian dikeluarkan oleh KKM adalah data yang sahih, tepat dan telah diverifikasi di berbagai peringkat KKM. Sekian, terima kasih. Nanti ada lembaga. Okey, ada apa-apa soalan? Dr. Sri, Hospital from Code Blue. Cases in Sarawak are rising and the ICU beds are also exceeding its capacity. So what are the equipments and also resources that MOH is sending to Cebu and also Sarawak Hospital? And what is the bed occupancy rate like in Sarawak and nationwide? YB Khairi, my question to you is, since there are vaccine hesitancy surrounding the AstraZeneca vaccine, will the government consider voluntary registration for the AstraZeneca vaccine? Thank you. Okey. Untuk Sarawak, bagi negeri Sarawak terdapat 8 buah hospital yang bersedia merawat pesakit COVID-19 dengan jumlah keseluruhan katil sebanyak 914 dan kadar penggunaan ketika ini ialah 68% secara purata. Terdapat PKRC sebanyak 38 buah dan juga 3 buah PKRC tahanan yang sedang beroperasi secara aktif dengan kapasiti katil sebanyak 6,523 dan kadar penggunaan PKRC ini ialah 56%. Oleh itu, jumlah katil rawatan COVID-19 di hospital dan PKRC negeri Sarawak adalah sebanyak 7,347 dengan kadar penggunaan 58% ketika ini. Kapasiti katil ICU di hospital COVID-19 di Sarawak adalah sebanyak 155 bagi pesakit COVID-19 dan bukan COVID-19. Daripada jumlah ini, sejumlah
80 katil ICU telah dikhususkan untuk merawat pesakit COVID-19 dan kadar penggunaan melebihi 70% untuk itu. Terdapat 206 unit ventilator di Negeri Sarawak. Daripada jumlah ini, 30 ventilator sedang digunakan untuk pesakit COVID-19 dengan kadar penggunaan 15%. Berikutan peningkatan kes di Sarawak. Mobilisasi anggota kesihatan secara dalaman dan luar Sarawak telah dilaksanakan. Bagi mobilisasi dalaman, saya nyatakan dahulu, seramai 143 anggota kesihatan meliputi pelbagai grade termasuk pakar perubatan, pegawai perubatan, jururawat, penolong pegawai perubatan telah dihantar. Dan untuk anggota kesihatan dari Semenanjung dan Sabah untuk membantu, kita telah menghantar 377 anggota yang melibatkan 108 pegawai perubatan ataupun medical officer, 150 jururawat, 42 penolong pegawai perubatan, 4 pegawai sains mikrobiologi, 24 juruteknologi makmal perubatan, 29 penolong pegawai kesihatan persekitaran dan 20 pembantu kesihatan awam. Untuk itu, merujuk kepada isu kesiapsiagaan hospital-hospital di Sarawak, termasuk Hospital Umum Sarawak dan Hospital Sibu yang dibangkitkan, KKM telah membutuhkan sebanyak ringgit Malaysia 7.7 juta kepada Hospital Umum Sarawak bagi perolehan tambahan peralatan perubatan termasuk 22 ventilator, 16 patient monitor, 15 ultrasound dan 14 PAPR. Bagi Hospital Sibu pula, peruntukan sebanyak 9.18 juta telah diberikan bagi pembelian alat untuk tambahan 13 katil ICU meliputi alatan seperti 13 ventilator, 13 patient monitor, 5 high nasal flow cannula, 3 syringe pump, 21 infusion pump, 2 non-invasive ventilator, 2 kelengkapan hemodialisis dan 2 ultrasound. Dan juga selain itu, Hospital Sibu turut menerima 5 ventilator sumbangan dari Kerajaan Arab Saudi. Pada masa ini, keperluan sumber lain untuk Hospital Sarawak termasuklah bekalan oksigen dan juga personal protective equipment dalam mencukupi, dan ianya sentiasa dipantau dari semasa ke semasa dan akan dibuat stockpiling. Terima kasih atas soalan yang berkenaan dengan vaksin AstraZeneca. Seperti mana yang sedia maklum, Jawatan Kuasa Jaminan Akses Vaksin dalam sidang minggu lepas telah memutuskan bahawa vaksin AstraZeneca akan terus dipakai di Malaysia mengikut panduan yang telah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Teknikal yang dipengerusikan oleh Dr. Kalai, iaitu Pengarah Institut Pendidikan Klinikal Malaysia. Pada hari Isnin yang lepas, pasukan pakar yang saya maksudkan tadi telah mengadakan satu sidang akhbar untuk memberi penerangan mengenai keselamatan vaksin ini. 3 syarat yang ditetapkan oleh kumpulan pakar yang diketuai oleh Dr. Kalai dalam menentukan penggunaan vaksin AstraZeneca di Malaysia, iaitu sama ada ia mampu mengurangkan kemasukan ke hospital, mengurangkan kemasukan unit rawatan rapi dan risiko kematian akibat COVID-19. Setelah penilaian rapi, mereka mendapati kebaikan vaksin ini jauh melebihi kemudaratan, terutamanya berkenaan kes pembekuan darah. Mengikut data yang kita telah perolehi, hanya negara Norway, Denmark dan Hong Kong saja telah menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca. Kesemua negara Eropah dan juga negara-negara lain telah sama ada terus menggunakan AstraZeneca ataupun telah memulakan semula setelah ditangguhkan untuk dibuat penilaian. Risiko pembekuan darah apabila kita melihat kepada vaksin AstraZeneca dan dibandingkan dengan keadaan-keadaan yang lain. Sebagai contoh, kemungkinan untuk mendapat pembekuan darah ataupun blood clot apabila kita dijangkiti dengan COVID-19 adalah 16.5%. Kemungkinan kita mendapat pembekuan darah. Pembekuan darah daripada kita mengisap rokok adalah 0.18%. Pembekuan darah daripada kita menggunakan birth control pill adalah 0.05% hingga 0.12%. Risiko pembekuan darah daripada vaksin AstraZeneca adalah 4 kes dalam 1 juta vaksin, iaitu 0.0004%. 0.0004%. Jadi vaksin AstraZeneca, risiko pembekuan darah
adalah sangat kurang berbanding dengan jangkitan COVID-19, berbanding dengan mengisap rokok, dan juga berbanding dengan sesiapa yang mengambil birth control pill. Namun demikian, kita juga telah mengambil perhatian terhadap kegusaran dan keraguan setengah pihak berkenaan dengan vaksin ini. Walaupun Kementerian Kesihatan dan juga CITF, COVID Immunization Task Force, berpendapat sama dengan kumpulan pakar, iaitu vaksin AstraZeneca ini vaksin yang selamat dan juga berkesan. Pada masa yang sama, kita tidak mahu menggugat program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan dalam hal ini, saya dan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham telah bincang dengan teliti tentang penggunaan AstraZeneca ini. Kita tidak mahu membazirkan vaksin ini yang berkesan, yang selamat. Tetapi pada masa yang sama, kita memahami bahawa dalam keadaan hari ini, mungkin sains dan juga fakta tidak dapat mengatasi kebimbangan orang ramai dan juga berita palsu yang tular. Jadi setelah kami bincang, kami telah setuju kepada satu langkah proaktif yang saya rasa pertamanya dapat terus kita menggunakan vaksin AstraZeneca, tetapi pada masa yang sama kita dapat menangani ketakutan dan kerisauan rakyat terhadap vaksin AstraZeneca ini yang sebenarnya tidak berasaskan kepada sains, tapi kita ambil maklum bahawa this is what the public feels. Jadi kita ingin umumkan pada hari ini bahawa vaksin AstraZeneca tidak akan digunakan pakai dalam PPV biasa. Kita tidak akan pakai dalam program arus perdana imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ya, kita akan membuka PPV khas bagi vaksin AstraZeneca, dan kita akan buka kepada orang ramai yang secara sukarela setelah melihat segala fakta berkenaan dengan AstraZeneca untuk tampil berdaftar di PPV khas yang akan kita buka ini untuk mengambil vaksin AstraZeneca. Satu sistem tempahan akan dibuka untuk orang ramai membuat tempahan janji temu, dan ia akan dilaksanakan berdasarkan kaedah first come first serve kepada semua. Kita tidak hadkan kepada golongan dalam fasa 2. Kita buka kepada sesiapa yang ingin datang untuk mendapat vaksin AstraZeneca, dan kita akan buat penilaian pre-vaccination screening di PPV tersebut. Dan setelah kita dapati bahawa mereka itu layak untuk terima, maka mereka akan diberikan vaksin AstraZeneca. Kita buat keputusan ini kerana ada kegusaran berkenaan dengan vaksin AstraZeneca. Untuk vaksin Pfizer dengan Sinovac tidak ada kebimbangan. Jadi itu terus akan digunakan pakai dalam PPV lain. Jadi bagi mereka yang telah mendapat janji temu dan juga ibu bapa yang telah dapat janji temu melalui sistem MySejahtera, jangan risau. Ya, mereka akan diberikan vaksin Pfizer ataupun kalau tidak Sinovac. AstraZeneca hanya digunakan pakai di PPV khas yang akan kita umumkan nanti, mana kita akan buka on a first come first serve basis. You can book your appointments and you can go and get your AZ vaccines. Kita akan buka kemudahan ini di negeri Selangor dan juga di negeri Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, for the first 268,600 doses. Ya, dan ini keputusan ini dibuat oleh Menteri Kesihatan dan saya atas pertimbangan kawalan wabak. The case numbers in Selangor and in KL are still very high, so we've decided to divert the 268,600 AZ vaccines to Selangor and to KL. I have spoken to the Menteri Besar of Selangor yesterday for Selangor to come up with the appropriate PPV in Selangor, and also for us to look for a PPV in KL, which will do this 268,600 doses. The interval for the AZ vaccine that we have agreed upon, and I've discussed this with the Director General of Health, will be a 12-week interval, which is the interval that has been recommended also by the WHO, and that is practiced by MRHA in the United Kingdom. With a 12-week interval for the AZ vaccine, we can vaccine more people, give the first dose to more people.
Dan kita menjangkakan bahawa bekalan tambahan AZ akan sampai pada bulan Mei untuk kita memberi dos kedua. Dan saya juga I've made an offer to the state of Sarawak. They are also a red state and a state that wants to complete the vaccination by a certain time because of their concerns of having the state election, for them to also consider the use of the AZ vaccine. So while the health advisory is consistent, we feel that the AZ vaccine is safe, the AZ vaccine is efficacious, and the NPRA registration for the AZ vaccine is for 18 and above. Yeah, it's for 18 and above. So we go with the regulatory approval of the AZ vaccine, which is 18 and above. We will open it to Selangor and Kuala Lumpur at a special PPVs on a first come first serve basis, and we will open a booking system shortly. Thank you. Habis bagaimana sekiranya pendaftaran sekiranya ini kurang terhadap penggunaan vaksin AstraZeneca ataupun mungkin tiada pun? Kalau begitu, then we know what to do lah. But I think we don't know until we open. Sebab prinsip di sini adalah informed decision making. Ya. Dalam keadaan hari ini di mana kita sebenarnya tidak ada kegusaran berkenaan dengan Pfizer dan Sinovac, I think people are quite comfortable to accept both. But the issue now is with AstraZeneca. Jadi kita bagi segala maklumat kepada orang ramai berkenaan dengan AstraZeneca, risiko dia seperti mana yang telah diterangkan oleh kumpulan pakar di bawah Dr. Kalai, and they make an informed decision. But we have also decided to have pre-vaccination screening at this PPV. Doctors will be there so that they can advise siapa yang dirasa boleh terima AstraZeneca, and of course you will have to sign the consent form, ya, seperti biasa sebelum menerima AstraZeneca. Dan saya rasa cara ini juga boleh dapat percepatkan proses vaksinasi di Kuala Lumpur dan Selangor bila kita buka macam ni. See how the response will be like. Okey, mengenai itu, adakah akan ada had usia juga? Dan kalau kata bila dah buat screening dia dapati mereka ni tak sesuai untuk AstraZeneca dan sesuai balik untuk yang vaksin Pfizer atau Sinovac, adakah akan balik pada pool tu? Dia akan balik pada pool. Ya, dia akan balik pada pool. Soal had umur, seperti mana yang saya umumkan tadi, kita pegang kepada had umur pendaftaran vaksin AstraZeneca oleh NPRA, iaitu 18 tahun ke atas. Namun demikian, kita ambil maklum tentang pandangan daripada kumpulan pakar Dr. Kalai, sebab itu kita ada pre-vaccination screening di PPV tersebut, ya. So it's open to anybody above 18, but because of the advisory from Dr. Kalai's committee, iaitu 60 tahun ke atas, we will have the pre-vaccination screening. So kita boleh explain kepada yang datang tu, these are risiko-risiko yang ada pada AZ, but we'll open it up. Saya tambah sikit, dalam tempat PPV tu ataupun mass vaccination, kita ada station station 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan station 1 dan 2 pendaftaran. Station 3 itulah tempat di mana doktor akan ditempatkan untuk membuat screening. Dan screeningnya untuk fasa 2 yang above 60 years old dan juga comorbid, mereka akan mendapat konsultasi di situ sama ada boleh ataupun tidak, ataupun boleh teruskan vaksinasi atau perlu stabilize dahulu sebelum mendapatkan vaksin kepada mereka, dan barulah pergi ke station 4, iaitu yang mana mereka akan diinokulate ataupun di-injection dengan vaksin yang kita sebutkan tadi. YBKJ, what if sekiranya ada kes laptop selepas pengambilan vaksin AstraZeneca atau kesediaan kerajaan untuk menghadapi situasi? Well, we have obviously now new clinical guidelines that have been updated following following the penilaian yang telah dibuat oleh komiti pakar berkenaan dengan pembekuan darah. Although serious side effects are exceedingly rare, vaccine recipients should be informed of the risk and advised to seek medical attention immediately if they develop symptoms within in the 4 days to 4 weeks after vaccination. Severe headache which is getting worse, unusual blurry vision, weakness, drowsiness, unexplained bleeding, shortness of breath. Jadi kita akan bagi segala guidelines kepada mereka to look out for. Yeah. The clinical guidelines have been updated for AZ. Datuk Seri Adham boleh ada update tak tentang
kajian data klinikal mengenai cadangan untuk beri kebenaran rentas negeri pada individu yang dah lengkap 2 dos vaksin itu. Ya, saya baru nak beritahu tentang perkara yang berkaitan dengan pengukuhan kawalan sepadan dan pengurusan pengembara. Kita telah pun membuat keputusan bahawa negara menuntut sepadan kepada kemasukan pengembara daripada India susulan peningkatan kes dan kesanan varian baru di negara tersebut. Kedua, kita memanjangkan tempoh kuarantin kepada 14 hari ke atas semua pengembara dari negara-negara yang melaporkan penularan variant of concern dari negara-negara tersebut. Ketiga, semua pengembara wajib dimasukkan ke stesen kuarantin. Keempat, ujian pengesanan COVID-19 akan dilakukan juga pada hari ke-10 dan pengembara akan dilepaskan dari kuarantin pada hari ke-14 kiranya keputusan ujian adalah negatif. Untuk mereka yang telah mendapat vaksinasi di negara luar untuk balik ke Malaysia, mereka perlu melalui perkara yang sama kerana kebimbangan kita terhadap varian baru yang masih lagi kita perlu laksanakan penjujukan genom ataupun genome sequencing sekiranya mereka juga terjejas dengan jangkitan tetapi asymptomatic atau mereka tidak mengalami simptom. Tujuan kita beri vaksin ialah memastikan bahawa mereka tidak di-hospitalize, mereka adalah tidak dapat severe cases penjangkitan, dan inilah tujuan kita memberi vaksinasi. Yang rentas negeri 2 dos Itu belum lagi. Kita dah bincang di Tengkuasa JKV. Ya. Dan 2 dos untuk rentas negeri belum lagi. Belum lagi. Ya. Kita masih lagi memutuskan supaya rentas negeri sehingga 17 Mei untuk semua, bukan saja yang sehingga kita mencapai herd immunity iaitu 80% penduduk dapat kita vaksin. Kita bagi konteks sikit. Hari ini CDC telah umumkan bahawa apabila seseorang yang telah menerima 2 dos vaksin di Amerika Syarikat pergi ke luar, maksudnya outdoors dan tidak ada kawasan yang sesak, mereka boleh buka mask mereka. Itu dalam keadaan Amerika Syarikat dah vaksin 40% daripada populasi mereka. Jadi soal kebebasan dan kelonggaran yang dituju kepada Datuk Seri Dr. Adham tu mungkin kita timbangkan sekiranya kita dah sampai higher percentage of people vaccinated towards the middle of the year, towards third quarter of the year. Datuk Seri, macam Datuk Seri tadi, kita yang vaksin kan ada petugas barisan hadapan yang dah terima 2 dos apa semua, tapi masih ada lagi yang dijangkiti apa semua. Jadi kalau Datuk Seri ada sedia maklumkan, ada dana MOH, FWD, My Heroes yang seorang kita tahu yang adalah untuk membantu petugas barisan hadapan KKM yang dijangkiti COVID-19. Jadi soalan saya, adakah dana tersebut masih mencukupi untuk diberikan kepada petugas barisan hadapan? Kerana masih ada petugas yang ingin memohon dana tersebut tidak, tapi ada yang dipercayai sudah habis. So, jadi bagaimana sekiranya benar sudah habis dana tu, apakah solusi yang boleh dilakukan oleh KKM untuk bantu petugas barisan harapan yang dijangkiti COVID-19? Ya, kita maklum berkenaan dengan petugas frontliners KKM ataupun petugas frontliner daripada bukan KKM. Semua kes-kes yang mendapati jangkiti COVID-19, mereka sebenarnya dibantu melalui tabung NADMA. Memang ada dalam tabung NADMA memberikan sumbangan ataupun wang kepada mereka yang dijangkiti COVID-19. Selain daripada MOF sendiri, ada dana untuk digunakan kepada mereka di bawah MOH sendirilah. Setakat ini masih lagi mencukupi dan kita dalam proses memohon lagi untuk menambah supaya kes-kes yang terkini atau terbaru yang dijangkiti dapat kita bantu. Kedua ialah berkaitan dengan jangkitan yang ditujukan melalui trend semasa kadar jangkitan ataupun jumlah kes jangkitan yang menjangkiti frontliners berkurangan sejak epic week ke-14 dan 15 dan sekarang 16. Dia menurun selepas kita memberi vaksinasi kepada frontliners. Datuk Sri, adakah KKM akan menyarankan kepada KPM untuk menutup sekolah? Mungkin akan mempertimbangkan untuk diawalkan penutupan sekolah itu kerana sekarang KPM berkata sekolah akan ditutup buat 2 minggu selepas Hari Raya. Tapi mungkin adakah akan mempertimbangkan untuk diawalkan? Dan question for YPKJ would be,
pil Pfizer dijangka siap hujung tahun ini. Adakah kerajaan akan membuat perolehan vaksin Pfizer jenis pil? Okey, untuk sektor pendidikan terutama sekali melibatkan KPM untuk COVID-19 jangkitan sekolah KPM dan juga Ma'had Tahfiz milik negeri, pendekatan yang telah pun kita umumkan iaitu pada Mei 11 dan 12 mereka akan dicutikan, 13, 14 raya. Kemudian mereka ada 2 minggu persekolahan. Di situ persekolahan tersebut akan dicutikan juga sehinggalah mereka mencapai tempoh 2 minggu untuk pertengahan tahun. Jadi sekolah akan tutup daripada 11 hari bulan Mei sehinggalah 2 minggu persekolahan selepas raya dan 2 minggu semasa penutupan. Maknanya ada 1 bulan cuti akan kita benarkan untuk sekolah laksanakan. Tetapi untuk sekolah-sekolah yang didapati dijangkiti oleh COVID-19, sama ada daripada penularan pelajar ataupun daripada penularan di luar, mereka diarahkan untuk menutup sekolah selama 2 hari sehinggalah pejabat kesihatan daerah berpuas hati terhadap jumlah kes yang disaring dan juga jumlah kes yang dapati positif untuk dilaksanakan pengasingan, isolasi dan juga merawat. Sekiranya tidak melibatkan ramai di kalangan tenaga pengajar ataupun guru, maka sekolah itu dibuka selepas 2 hari sehinggalah 11 hari bulan Mei yang akan kita rayakan perayaan raya Aidilfitri. We are constantly evaluating all new vaccine candidates, including the nasal spray vaccine that is being developed. But at the moment, I would like to reiterate once again that Malaysia has enough vaccines that we have ordered to cover 110% of our population. But if we later decide that the nature of the pandemic is that it's endemic, that it's here to stay, then obviously there will be a longer term procurement strategy for vaccines. But for now, we are covered for this year. YB, saya nak clarify yang tadi yang YB bagi contoh CDC report. Kalau di US 40% dah boleh buka mask. Kalau di Malaysia YB expect berapa peratus untuk kita dah cover vaksinasi, baru boleh kita expect untuk Ya, kita akan kita terpaksa melihat bukan hanya pada kadar vaksinasi. Kita juga kena melihat kepada kadar jangkitan kes dan sebagainya. Because as you know, the vaccines are not 100% against transmission. So we have to be careful in evaluating the data. Apapun saya percaya pakar di KKM akan buat keputusan dan mengisyorkan kepada Jawatankuasa Jaminan Akses berkenaan dengan kelonggaran ini untuk kita usulkan kepada MKN nanti. Datuk Sri, sebelum MCO 2.0 hari tu, between January 5th and 11, our average daily cases was 2487, and it's actually lower than our average cases between April 20th and 26th. So will the government actually institute MCO 3.0, or we are going to focus on mitigation, that means preventing severe cases or death? Ya, saya ada satu kertas kenyataan, mungkin saya kaedarkan adakah kita pergi ke arah mitigasi atau tidak. So saya tak banyak nak boleh bacakan kerana panjang. Walaupun approach yang kita laksanakan ketika ini adalah more toward targeted MCO, targeted MCO ataupun tempo kepada kawasan-kawasan yang kita dapati insiden rate dia tinggi. Antara perkara yang kita laksanakan ialah memastikan bahawa kes-kes di kawasan insiden rate tinggi itu dapat kita tumpukan untuk buat surveillance dan juga membuat ujian serta buat contact tracing serta pengasingan yang cepat. Contoh Kelantan. Kelantan kita laksanakan PKP semula. PKP maknanya tidak ada inter-district travel, in fact interstate travel pun tak ada, dan juga kebanyakan sektor sosial dihentikan kecuali sektor esensial untuk dilaksanakan di negeri Kelantan. Keseluruhan daerah adalah di bawah PKP sekarang kerana kenaikan kes yang mendadak, yang mana data yang saya dapati di sini untuk negeri Sarawak, negeri Kelantan
untuk kapasiti hospital yang ketika ini mendapati bahawa di Hospital Sultan Ismail Putra kita ada 111% kapasiti bed yang dipenuhi. Tanah Merah 100%, Tumpat 95%, Macang 96%, Kuala Krai Lama 82%. Jadi kes-kes yang sedang dirawat di hospital ini sama ada kita akan rawat di hospital untuk stage 4 dan 5. Stage 3 kita akan step down care ke PKRC. Stage 1 and 2 kita buat rawatan di rumah melalui CAC, COVID-19 Assessment Center. Tetapi ini bukan ke arah mitigasi. Ini still lagi pemendungan akhir ke arah menangani penularan COVID-19. Untuk negeri Selangor, seperti mana yang kita nak laksanakan, approach kita ialah accelerate pemberian vaksin untuk Selangor dan wilayah Persekutuan. Kerana dengan accelerate pemberian vaksin di kawasan tersebut, kita akan mencapai herd immunity lebih awal. Dan kawasan ini adalah kawasan penting di mana essential business dan juga ekonomi tidak boleh kita tutup. Dan juga kita perlu melihat kepada mobilisasi yang padat dan juga ramai. Untuk itu acceleration of pemberian vaksin di negeri ini kerana incident rate tinggi di negeri Selangor dan wilayah Persekutuan. Untuk di negeri Sarawak, kita tadi dah jawab bahawa kerajaan Sarawak mempunyai keperluan untuk meniadakan atau menghalang inter-wilayah travel, restriction inter-wilayah, tetapi inter-district masih lagi ada. Tetapi untuk ke Sarawak, kita perlu buat ujian swab test 3 hari sebelum kemasukan, negatif boleh masuk, dan di kuarantin 14 hari untuk mereka yang ke Sarawak. Okey. Jadi Datuk Sri, kalau Datuk Sri tak ada berbincang ke, maksudnya kalau macam kita nak masuk ke Sarawak 3 hari kena buat swab sebelum. So daripada Sarawak ataupun Sabah yang nak masuk ke Semenanjung, perlu lakukan benda yang sama ataupun tak? Maknanya kes kat Sarawak tinggi. Oleh kerana ini ialah antara negara kita sendirilah. Jadi interstate untuk Sarawak hanya untuk negeri Sarawak kemasukan saja dilaksanakan dan Sabah. Tetapi untuk Sarawak ke Semenanjung tidak. Tetapi kita menggalakkan untuk mereka melaksanakan ujian COVID-19 test sekiranya bergejala. Ini yang dipanggil targeted ataupun sasaran kita untuk mereka yang bergejala. Tapi kita screen still di pintu masuk antarabangsa dan juga pintu masuk di airport. So saya akan berikan satu gambaran panjang how we membuat kesiapsiagaan respon menghadapi peningkatan kes COVID di Indonesia, termasuk apa yang kita lakukan. Tadi dia sebut pasal vaccination di Sarawak tu kan perlu expedite because of TRN. Ada jangka masa tak untuk tu? Ya, saya telah memberi jaminan kepada kerajaan negeri Sarawak bahawa kita akan selesaikan vaksinasi di Sarawak selewat-lewatnya pada bulan Ogos tahun ini. Okay. Saya cuma ingin tambah satu lagi untuk delivery schedule Pfizer bagi minggu 28 hingga 30 April. Kita akan menerima 179,010 dos daripada Pfizer, shipment nombor 10, penghantaran nombor 10, 28 hingga 30 April. Saya telah saya dan Dr. Adham telah terima senarai 1,500 petugas media di bawah NUJ dan juga Persatuan Wartawan Sarawak dan Sabah. Dan sukacita saya dan Dr. Adham umumkan bahawa kita akan mula vaksinasi kepada para petugas media pada bulan Mei.